Tajuk utama 8 Jamarit Awal 23 Disember diharuskan ambil vaksin COVID-19. Tabung haji cari jalan kurangkan beban jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Shahrom. Hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Hukum berkenaan diputuskan dalam mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-10 yang bersidang pada 3 Disember lalu dan telah disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja MRR. Sehubungan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam satu kenyataan meminta seluruh rakyat terutama umat Islam agar patuh dan memberi kepercayaan penuh kepada kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19 menerusi penggunaan vaksin. Malaysia peroleh 25.6 juta dos vaksin daripada 3 syarikat iaitu melalui fasiliti COVAX, syarikat farmaseutical Pfizer dan AstraZeneca Februari depan. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar, jumlah keseluruhan dos tersebut cukup untuk menampung 40% rakyat Malaysia dan kerajaan sedang berada dalam fasa akhir untuk menambah lagi jumlah dos bagi memenuhi sebanyak 82.8% populasi rakyat Malaysia. Keseluruhan campur dengan Pfizer, COVAX, campur dengan AstraZeneca. So that was 40%. We add another 42.8%. Jadi 42.8% populasi negara akan kita perolehi melalui perjanjian tambahan dengan Sinovac, CanSino, Gamaleya daripada Rusia. Jadi keseluruhan adalah liputan vaksin yang kita telah pun memeterai ataupun dalam proses akhir untuk memeterai adalah 82.8% daripada jumlah populasi negara Malaysia atau 26.5 juta rakyat Malaysia. Jelasnya dengan penambahan baharu dos tersebut, ia telah menjangkau sasaran awal kerajaan untuk memberi vaksin kepada 70% rakyat sahaja. Ditanya tentang baki peratusan rakyat yang bakal menerima vaksin, Khairi menjelaskan bahawa jumlah peratusan tersebut tidak termasuk dengan jumlah kanak-kanak susulan Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19. JKJAV tidak menggalakkan ianya disuntik kepada golongan berkenaan. Tambah Khairi Jamaluddin, kerajaan telah membelanjakan sejumlah 2.05 bilion ringgit untuk membeli kesemua vaksin tersebut dan isu 3 bilion ringgit yang diberikan tidak patut dibangkitkan kerana lebihan wang tersebut akan digunakan sekiranya kerajaan perlu membeli vaksin tambahan pada masa hadapan. Dalam beritu, berhubung kewujudan varian baru COVID-19, Khairi Jamaluddin memaklumkan kerajaan akan berunding semula dengan syarikat Pfizer jika syarikat tersebut berjaya menghasilkan vaksin baharu. Perjanjian yang telah dimeterai sebelum ini akan diubah. Sekiranya vaksin Pfizer yang sedia ada tidak berkesan ataupun kurang berkesan terhadap mutasi baru, mereka telah menyatakan bahawa mereka memerlukan 6 minggu untuk membuat sedikit perubahan kepada vaksin tersebut untuk memastikan keberkesanan itu tinggi terhadap mutasi yang baru. So we will be talking to Pfizer to make sure kalau mereka tukar vaksin mereka, then it will reflect in our contract also. Dalam pada itu, beliau berharap Pfizer dapat memastikan vaksinnya berkesan ke atas mutasi baharu yang ditemui di Britain. Varian baharu tersebut dipercayai menyerang golongan muda berbanding warga emas serta mempunyai keupayaan tinggi untuk menjangkiti sel badan. Kerajaan akan mencari jalan bagi memastikan Duyufur Rahman tahun depan tidak terbeban sekiranya terdapat caj tambahan dikenakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, setakat ini kenaikan kos haji belum dapat dipastikan dan pihaknya akan meneliti perkara itu.
Mana-mana kos pun setiap tahun akan meningkat. Cuma kita tak boleh nak menganggari berapa, dan mungkin kita akan cari pelbagai bentuk untuk kita tidak membebankan rakan-rakan kita, sahabat kita, pakcik, makcik, pakde, makde, paklong, maklong yang nak ke Mekah, yang mana mereka itu amat perlu untuk ke Mekah, sebagai contoh menunaikan fardu haji. Jelasnya masih terlalu awal untuk menganggarkan perincian mengenai peningkatan kos haji tersebut. Tambahnya, beliau juga akan ke Arab Saudi pada Januari hadapan berhubung isu caj tambahan sekiranya situasi COVID-19 semakin baik. Beliau berkata demikian pada program agihan sumbangan Jawi Food Bank sempena misi musaadah COVID-19 di Ibu Negara hari ini. Seramai 50 komuniti bukan Islam yang memerlukan menerima barangan keperluan asas hasil kerjasama Masjid Wilayah Persekutuan, Global Unity Network dan Christians for Peace and Harmony in Malaysia CPHM. Sementara itu, tinjauan Berita Al-Hijrah mendapati orang awam mempunyai pandangan yang berbeza mengenai jangkaan kenaikan kos haji tahun hadapan. Saya mengenai caj menunaikan haji tahun hadapan meningkat ada wajarnya kerana kos operasi yang ditanggung oleh tabung haji di atas pengalaman saya amat besar. Dan bantuan daripada kerajaan juga tidak perlu dilupakan kepada golongan sasar sahaja, kepada kumpulan yang sekiranya mampu boleh dikeluarkan daripada kumpulan subsidi lah. Agak sukar untuk jemaah bila untuk menampung kos yang berlebihan yang terlalu tinggi, memungkinkan para jemaah yang ingin menunaikan haji akan terkendala di peringkat yang terdekat ini. Yang mula pergi tu dia terasa hati dia duka juga lah kan, nak pergi tak dapat kos tinggi. Orang yang susah macam mana nak pergi pula. Orang yang ada duit tu memang boleh lah setengah dia pergi setakat yang dia boleh pergi. Orang yang tak ada duit tu memang dia tunggu sampai masa-masa setahun tak dapat pergi. Sementara itu, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papuh, Datuk Seri Razali Muhammad Syam berkata, pengurusan musim haji 1443 Hijrah dilihat berbeza berbanding sebelum ini. Aspek termasuk penjarakan sosial dalam usaha membendung penularan COVID-19 dilihat menyumbang kepada kenaikan kos pelaksanaan haji selain faktor kos penginapan dan pengangkutan. Katanya tiada lagi hotel yang boleh memuatkan jemaah beramai-ramai, sebaliknya hanya yang bertaraf 4 hingga 5 bintang. Malah urusan makanan jemaah juga dikendalikan premis tersebut. Kalau kita tengok dahulu, kita boleh duduk di mana-mana hotel di Mekah. Tetapi sekarang ni kita akan lihat kepada hotel-hotel yang ditetapkan yang mungkin 4 ke 5 bintang. Dan jumlah jemaah dibenarkan kalau dulu kita duduk 4 ke 8 orang sebilik untuk musim haji. Mungkin sekarang ni mungkin 2 atau 3 orang sebilik. Dan ini akan menambahkan kos untuk menunaikannya. Juga dari segi pengangkutan, kalau dulu kita kata boleh isi 48 orang, sekarang kita boleh isi dalam 20-24 orang. Juga kos penjagaan di Arafah dan di Mina. Kalau dulu satu kemah boleh isi kata 500 orang, mungkin sekarang 50 ke 100 orang. Jadi ini faktor-faktor yang akan meningkatkan kos untuk mengerjakan haji. Jelas beliau, bagi mematuhi SOP penjarakan fizikal, bilangan jemaah juga terpaksa dikurangkan. Namun kos operasi yang ditanggung syarikat agensi tetap sama menyebabkan berlaku penambahan kos tersebut. Ditanya jangkaan jumlah kenaikan kos, Datuk Razali bagaimanapun tidak dapat menyatakan kerana masih menunggu maklumat terperinci mengenai kos pelaksanaan ibadah haji daripada Kerajaan Arab Saudi. Purata tarif asas Tenaga Nasional Berhad TNB dikekalkan pada kadar 39.45 sen per kilowatt jam bagi tahun 2021. Selain itu, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, semua pemilik akaun TNB juga akan menikmati rebat sebanyak 2 sen per kilowatt jam bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun 2021. Pemberian rebate sebanyak 2 sen kilowatt jam ini
Sukacita saya menyebut seramai 7.5 juta pengguna domestik akan menikmati penurunan bil elektrik di antara 3.6% hingga 9.2%. Manakala pengguna komersial pula akan mengalami penurunan bil elektrik di antara 4.0% hingga 5.2%. Manakala bil elektrik bagi pengguna industri pula akan menurun di antara 4.6% hingga 6.6%. Pemberian rebate tersebut untuk meringankan kos sara hidup rakyat serta menurunkan kos perniagaan yang terkesan akibat COVID-19. Ia juga adalah berikutan keputusan kerajaan untuk melanjutkan tempoh regulatory kedua TNB di bawah mekanisme Incentive Based Regulation IBR sehingga 31 Disember 2021. Selain itu, kerajaan juga bersetuju untuk melepaskan penjimatan kos bahan api kepada semua pengguna TNB berikutan penurunan harga bahan api arang batu dan gas pada separuh tahun kedua 2020 selaras dengan pelaksanaan mekanisme Imbalance Cost Pass-Through ICPT bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun 2021. Rayuan pekebun Musang King ditolak. Bertemu kembali, Mahkamah Tinggi Kuantan menolak permohonan pendengaran kes semakan kehakiman yang difailkan 204 pekebun durian raup bagi mengetepikan notis pengosongan tanah yang dikeluarkan Kerajaan Pahang terhadap mereka sebelum ini. Keputusan itu dibuat Hakim Datuk Zainal Azman Abdul Aziz selepas berpuas hati dengan hujah pihak responden. Keputusan itu dibuat berdasarkan dua alasan iaitu pertama, notis-notis pengusiran yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri bukan merupakan keputusan atau tindakan yang berada di bawah lingkungan semakan kehakiman. Mahkamah turut menolak permohonan pekebun untuk meneliti skim yang diberikan Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian LKPP dan Royal Pahang Durian Resources. Hal ini kerana notis-notis pengusiran bukan keputusan yang boleh dicabar di bawah bidang kehakiman. Seorang bekas guru sekolah tahfiz di Indra Mahkota Kuantan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuantan atas dua pertuduhan melakukan amang seksual terhadap pelajar berusia 11 tahun awal bulan ini. Tertuduh Tengku Muhammad Khairil Tengku Wahab, 27 tahun, mengaku tidak bersalah kesemua kesalahan tersebut. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada 1 Disember lalu kira-kira jam 11.30 malam di bilik warden asrama sekolah tahfiz di Indra Mahkota Kuantan. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 serta Seksyen 14(B) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Jika sabit kesalahan, penjara tidak lebih 20 tahun serta sebat. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 bagi kedua-dua pertuduhan. Kes akan disebut semula 25 Januari depan. Di Johor, seorang bapa sanggup membawa anak berusia 4 tahun yang juga orang kurang upaya OKU Autism dalam 3 siri jenayah di sekitar Johor Bahru dan Pasir Gudang. Bukan itu sahaja, bapa durjana itu juga tegar menjadikan anaknya sebagai tebusan selama 2 jam sebelum ditahan polis. Setelah usaha memujuk suspek lebih kurang 2 jam, didapati masih gagal untuk mententeramkan keadaan suspek. Pihak polis kemudiannya terpaksa menggunakan kekerasan yang munasabah dan bersesuaian untuk menyelamatkan anak suspek apabila menyedari suspek semakin bertindak agresif apabila dilihat mulai merapatkan senjata pisau yang dipegangnya mengenai kebahagian badan anaknya dan mulai bertindak menghayunkan pisau beberapa kali diacukan ke badan anaknya. Suspek 28 tahun kemudian dia melarikan kereta milik lelaki Indonesia berumur 45 tahun sehingga kaki 5 hotel bajet kawasan Dataran Lakin. Dia mengacukan pisau kepada mangsa, seorang perempuan berusia 55 tahun, dipercayai gelandangan sebelum melarikan diri sekali lagi. Lelaki tersebut juga mengugut 2 pekerja Bangladesh di stesen minyak di Jalan Pelabuhan Pasir Gudang.
Suspek direman selama 6 hari hingga 28 Disember untuk siasatan lanjut. Katanya motif awal kejadian adalah daripada pengaruh dadah serta masalah keluarga. Banana Cookies keluaran Mastura Niaga yakin biskut keluarannya yang hampir sama dengan rupa pisang sebenar dapat menembusi pasaran cenderahati. Lebih-lebih lagi untuk pelancong asing yang melawat Malaysia. Menurut pengarah urusan Mastura Niaga, Mastura Ibrahim, 31 tahun, ketahanan Banana Cookies ini juga telah teruji mampu bertahan lama pada suhu panas dan beku, membuatkan ia amat sesuai dijadikan buah tangan bagi majlis kenduri perkahwinan serta majlis tertentu. Contohnya, bila kita dah buat packaging yang cantik, daripada kita buat hadiah untuk hantaran ataupun bagi apa-apa untuk macam hamper, daripada situ kita boleh ubah satu packaging ni untuk kita buatkan jadi souvenir yang lebih cantik untuk orang bawa keluar, insyaAllah. Banana Cookies mempunyai dua perisa iaitu Original Crunchy Banana dan Strawberry Crunchy Banana. Ia boleh dibeli melalui Facebook Crunchy Banana dan lebih 20 stokis seluruh negara. Sementara itu, pengarah urusannya Muhammad Amirul Nazari, 37 tahun berkata, Banana Cookies menggunakan bahan berkualiti tinggi. Bahan seperti tepung gandum, mentega, tepung jagung, gula, susu tepung, esen pisang, badam dan coklat memberi tekstur lembut dan rangup apabila berada di dalam mulut. Keunikan dia ni sebab dia tak ada lagi dalam Malaysia. So dia keluar dengan orang kata identiti sendiri. So bila keluar dengan identiti, automatik cookies ni dia akan jadi macam kami punya leader lah. Kami leader kepada cookies, Banana Cookies, sebab dia tak ada mana-mana syarikat yang komersialkan ni. And then kedai-kedai biasa lah. Contoh keunikan dia satu lagi, first impression pun orang akan tengok bentuk pisang comel-comel tu kan. Tu first impression yang selalu yang kami jumpa lah. So akan nampak comel kan, macam tu. Tu yang first impression bila customer jumpa. And then bila dia rasa, ada taste, ada sedap sikit kan, sebab kualiti bahan-bahan yang kami guna pun tinggi. So dari situlah dia jadi timbul customer yang regular. Dengan tagline terasa di mulut, melekat di hati, Banana Cookies berbeza berbanding dengan biskut pisang lain. Esok TV Al-Hijrah akan menayangkan peluang pekerjaan yang disediakan Mastura Niaga. Zakat Pulau Pinang ZPP optimis capai sasaran kutipan zakat tahun ini meskipun di saat negara terkesan dengan pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif ZPP Amran Hazali berkata pihaknya memahami kekangan kewangan dihadapi pembayar sama ada zakat perniagaan mahupun pendapatan. Namun kesedaran mereka terhadap kewajipan menunaikan zakat dalam kalangan umat Islam di negeri ini masih tinggi. Amran berkata walaupun jumlah kutipan tahun ini agak perlahan, namun pihaknya percaya jumlah itu akan bertambah menjelang hujung tahun ini. Bayaran zakat yang dibuat sebelum 31 Disember 2020 boleh menikmati rebat cukai pendapatan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN bagi tahun semasa. Alhamdulillah, ternyata berada pada tracknya yang betul. Kemungkinan dari segi peningkatan itu kita tak dapat nak menyaksikan peningkatan yang begitu ketara, tetapi sekurang-kurangnya dapat menyamai kutipan zakat sebagaimana tahun sudah, itu pun sudah memadai. Apapun kita masih ada lagi kurang lebih 8 hari lagi lebih kurang. Pelbagai inisiatif dilakukan pihak ZPP termasuk mengadakan kempen membayar zakat secara lebih agresif menggunakan platform digital Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter seiring dengan fasa norma baharu kini. Melalui platform tersebut, pihaknya dapat memberi kefahaman dan pendedahan kepada umum mengenai pengurusan zakat secara digital. Pembayar zakat di negeri itu juga diseru segera menunaikan rukun Islam keempat bagi mengelak kesesakan di semua kaunter ZPP menjelang hujung tahun ini. Kaunter pembayaran dibuka setiap hari iaitu bermula 8 pagi hingga 4 petang, manakala Sabtu dan Ahad dibuka bermula 9 pagi hingga 3 petang. Selain itu, pembayar juga boleh membuat bayaran secara dalam talian dengan melayari laman portal rasmi ZPP di alamat www.zakatpining.com. Sahabat Amal Care, sebuah badan bukan kerajaan NGO
berhasrat mengislamkan lebih ramai masyarakat orang asli di negara ini melalui cara dakwah dari rumah ke rumah. Penaungnya Asma Harun berkata pendekatan sedemikian akan meningkatkan lagi keyakinan mereka terhadap agama Islam apabila menerima pendidikan secara berterusan. Usaha berterusan itu dilakukan pasukan dakwah Sahabat Amal Care yang akan membuat kelangsungan dari sudut pengajian agama Islam termasuk pembelajaran ibadah solat, pengajian Al-Quran kepada masyarakat orang asli yang telah memeluk agama Islam. Jelasnya program susulan itu dilakukan pada setiap minggu di kampung orang asli yang menjadi kampung angkat menerusi peruntukan dari 4 tabung di bawah badan itu. Ia adalah tabung pendidikan, kesihatan, kebajikan dan tabung dakwah yang mempunyai fungsi masing-masing bagi membantu masyarakat orang asli yang sudah kembali kepada fitrah. Di bawah tabung dakwah inilah mana-mana keluarga yang memerlukan dari sudut pendidikan agama Islam terutamanya, maka kita akan hantar tim dakwah kita untuk mungkin seminggu beberapa kali untuk mengajarkan mereka contohnya bab solat sehinggalah mereka graduate. Maksud saya ialah sehingga diorang boleh solat sendiri, diorang dah boleh baca Quran sendiri dan sebagainya. Asma ditemui selepas menyantuni masyarakat orang asli sempena program Kembara Dakwah di Perkampungan Orang Asli Kampung Kedat, Mantin, Negeri Sembilan. Pada sesi ziarah itu, pengerusi Sahabat Amal Care, Tengku Fazli Tengku Yahya, turut sama hadir menyampaikan bantuan berupa beras, tepung, minyak, gula dan lain-lain barangan keperluan asas serta wang saku. Alhamdulillah kami seramai lebih kurang 20 orang Sahabat Amal Care telah datang ke kampung ini untuk bersama dengan masyarakat orang asli di bawah program santuni masyarakat orang asli. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengagihkan sumbangan berbentuk sedikit kewangan dan juga pek makanan kepada 56 buah keluarga. Dan Sahabat Amal Care juga telah menyumbang sebanyak lebih kurang 10,000 untuk program ini. Menurut Tengku Fazli, daripada kira-kira 200 orang asli di kampung itu, 7 daripada 56 keluarga sudah kembali kepada fitrah memeluk agama Islam. Sehubungan itu, perancangan jangka pendek tahun 2021, Sahabat Amal Care menyasarkan untuk mengislamkan sekurang-kurangnya 10 buah keluarga lagi. Selain badan itu, turut berhasrat memastikan masyarakat orang asli di kampung itu mencapai sifar miskin dengan melatih mereka menjadi seorang usahawan ataupun membantu mencari peluang pekerjaan. Katanya perancangan itu juga akan diperluaskan ke seluruh negeri termasuk di perkampungan orang asli di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penggerak masyarakat orang asli kawasan Mantin, Muhammad Amli Yaakob berkata, tidak sukar untuk menyebar luas mengenai agama Islam kepada masyarakat orang asli di situ, asalkan masyarakat luar perlu terlebih dahulu memahami adat dan budaya mereka sebelum menyampaikan dakwah dengan teratur. Kita kena selalu mengajar. Kalau hari ini kita mengajar, besok kita tak ajar, nanti diorang akan cepat lupa. Mana kita kena selalu ingatkan. Kita ajar benda yang asas saja. Asas fardu ain, macam mana nak sembahyang, macam mana nak ambil wudu. Lepas tu apa yang boleh dalam Islam dan apa yang tidak boleh kita kena beritahu. Halal dan haram itulah. Kadang diorang ni tak faham. Dia masih lagi tak ikut agama nenek moyang. Katanya lagi, ketika ini beliau lebih fokus memberi pendidikan agama dan akademik kepada kanak-kanak orang asli yang agak ketinggalan. Berikutan jarak antara sekolah dengan penempatan masyarakat di situ agak jauh. Tok Batin Kampung Orang Asli Kedat, Muhammad Firdaus Tambi ketika ditemui juga melahirkan hasrat agar usaha pendakwah tidak hanya sekadar melakukan ziarah. Sebaliknya berharap masyarakat orang asli di situ sentiasa ditarbiah dengan ilmu agama Islam. Kalau boleh, kalau ada yang tak beragama ni, kalau beliau minta pendakwah datanglah tu untuk bukan kita nak memaksa atau tidak kan. Dalam Islam tu memang wujud ada kan, untuk nak pendakwahkan orang kita yang tak beragama supaya dia sedar kan. Kebanyakan di sini kalau yang tak ada agama ni kebanyakan banyak dia punya simptom dia lah, seperti ni mabuk minum apa kan. Jadi kalau dah pendakwah dah ada kat sini, mungkin dapat kesedaran bagi dia hidup dia lah. Begitu saya mengharapkan sangat. Pada program ziarah itu, beliau menyambut baik usaha yang dianjurkan Sahabat Amal Care dengan kerjasama unit dakwah Pejabat Agama Islam Daerah Seremban. Kes di Thailand melonjak.
Bertemu kembali. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM teruskan komitmen membantu anak-anak yang terjejas dengan perang saudara di Syria. Walaupun ada sekolah yang dibina NGO tersebut rosak teruk dibom, namun itu tidak mematahkan semangat mereka untuk membangunkan institusi pendidikan di sana. Sebuah lagi sekolah dibuka di Azaz. Perasmian Sekolah Wakaf MAPIM ke-38 telah secara rasminya dibuat pada Selasa oleh Ketua Misi Rescue Syria Dr. Sani Arabi Al-Kahiri. Turut hadir dalam ucapan perasmian ini adalah Mufti Kilis Said Abdul Rahman dan Presiden Agensi Vakaf Turki İhsan Açı. Hamdolsun yine Malezyalı kardeşlerimizle yine güzel bir faaliyete, güzel bir binaya imza attık. MAPIM'e çok teşekkür ederim. Bunlar besmele. Allah'ın izniyle daha büyük, daha kapsamlı projeler yapmaya başladık. Biraz sonra temel de atacağız inşallah. Rabbim Malezyalı kardeşlerime çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sekolah hasil dari sumbangan rakyat Malaysia ini menelan kos sebanyak RM400,000 dan siap dibina dalam tempoh 4 bulan sahaja. Ia menjadi satu bukti komitmen MAPIM dalam membantu pembangunan pendidikan ummah dalam dan luar negara. Sekolah ini berupaya mengembalikan kehidupan ceria anak-anak Syria yang terbelenggu akibat trauma perang. كل حالة لها خصوصية معينة. عم بنعالج هالأمور بنوع من السرية يعني بناء على رغبة الأهل، في ناس بدهم نحكي بوضعهم للملأ وفي ناس أنا مشتغل بالدعم النفسي. مسؤول حماية منظمة بنفسجي. Ketua Misi Rescue Syria Dr. Sani Arabi Al-Kahiri menjelaskan usaha pembangunan pendidikan di sini tidak terhenti setakat ini. 10 tahun pengalaman di Syria dianggarkan ada lebih 3 buah sekolah MAPIM musnah akibat dibom. Oleh itu, MAPIM berhasrat membina sebuah pusat latihan perguruan yang akan berfungsi mendidik bakal guru untuk pendidikan anak-anak pelarian Syria. Jadi inilah pelaburan saham tuan-tuan dan puan-puan, iaitu memberikan bukan sahaja kegembiraan tetapi mengisi jiwa dengan ilmu yang mereka dahagakan 7-8 tahun. Jadi hulukan sumbangan melalui www.rayuansyria.com. Mereka yang ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan ke dalam akaun Maybank Misi Bantuan Kecemasan Musim Sejuk Rescue Syria yang bernombor Maybank 5628636987 atau layari laman sesawang www.rayuansyria.com. Thailand menyaksikan peningkatan kes baharu COVID-19 yang terbesar sejak pandemik itu bermula. Perdana Menterinya Prayut Chan-o-cha berkata lonjakan itu berpunca pendatang asing tanpa izin warga Myanmar yang bekerja di sebuah pasar makanan laut berhampiran Bangkok. Thailand adalah antara negara paling berjaya di dunia dalam mengekang pandemik COVID-19 berikutan undang-undang perintah berkurung yang ketat dan pengesanan kontak rapat yang efektif. Sehingga hujung minggu lalu, hanya 4,300 kes direkodkan dengan 60 kematian. Bagaimanapun, keadaan itu dibimbangi akan berubah susulan peningkatan lebih 1,000 kes baharu minggu ini. Menurut Prayuth, aktiviti penyeludupan migran dari Myanmar di wilayah Samut Sakhon menjadi punca peningkatan wabak itu. Myanmar kini berdepan penularan COVID-19 yang serius dengan 117,000 kes setakat ini. Susulan itu, Prayuth telah mengadakan pertemuan dengan Jawatankuasa Bertindak COVID-19 bagi membincangkan langkah tambahan untuk mengatasi penularan wabak itu. Kerajaan Thai juga telah mengarahkan ribuan individu yang telah mengunjungi pasar makanan laut berkenaan untuk menjalani saringan COVID-19. Luangkan masa sejenak, renunglah nasib sebahagian daripada kita yang sanggup menderita akibat pandemik COVID-19. Sama-samalah kita rasai keperitan hidup mereka yang tua, kanak-kanak, bayi dan yang cacat serta uzur. Hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Malaysian Relief Agency
Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Sama Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Dan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa saksikan analisis 9 malam ini bersama Finas Yunus dengan tajuk Vaksin COVID-19. Selamat. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.